Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Sempurna. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya nak tahu sikit masa dibagi berapa. Hari ini semua orang saya dimaklumkan 15 minit. Nak jauh. Kalau boleh, kalau tak boleh tak apa. Tapi kalau boleh tambahlah sikit Datuk masa. Yang di-Pertua, saya sokong 30 minit untuk Datuk Yang di-Pertua, dalam kesempatan ini saya nak mengucapkan selamat menyambut Hari Deepavali kepada seluruh rakyat di negara ini. Dan dalam kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih di atas ruang dan peluang untuk membolehkan saya membahaskan belanjawan pada hari ini. Pada hari ini dunia berhadapan dengan satu fenomena yang tidak pernah dialami sebelum ini, iaitu bila mana pandemik coronavirus atau COVID-19 berlaku, sehingga ke saat ini sejumlah 54 juta orang telah didapati positif COVID-19 dan menyebabkan kematian hampir 1,3 juta manusia di seluruh dunia. Malaysia juga tidak terkecuali di mana sudah lebih 300 orang rakyat kita meninggal dunia. Dan sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada yang beragama Islam dan takziah kepada yang bukan beragama Islam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ingin saya menyatakan di sini bahawa di dalam konteks negara kita Malaysia, kita berhadapan dengan 3 cabaran yang amat rumit. 3 cabaran serangkai ini adalah ekonomi, kesihatan dan juga politik. Kesan coronavirus terhadap ekonomi dunia ini amat meluas. KDNK Global pada tahun 2020 diramalkan mengucut pada paras minus 3,5% ke minus 5,5% berbanding dengan 4,3% yang direkodkan pada tahun 2019. Sama ada kita sedar atau tidak, angka ini amat jauh lebih buruk dibandingkan dengan krisis keuangan global pada tahun 2008. Bank Dunia telah menganggarkan bahawa kesan dari wabak COVID-19 ini secara tidak langsung telah menyebabkan sejumlah 88 juta sehingga 115 juta orang tergolong dalam kumpulan miskin tegar sehingga penghujung tahun 2020. Dan pada tahun hadapan, penduduk dunia miskin tegar dijangka meningkat kepada 150 juta orang. Ini adalah satu angka yang besar dan sebagai sebuah negara membangun, sudah pasti angka ini tidak begitu baik dan membimbangkan. Menurut laporan International Labour Organization ataupun dikenali sebagai Organisasi Buruan Terbangsa menyatakan bahawa pandemik COVID-19 ini juga telah mengakibatkan seramai 350 juta pekerja di seluruh dunia hilang sumber pendapatan. Di Malaysia dilaporkan lebih daripada hampir 900 ribu orang sudah pun kehilangan sumber pendapatan yang tidak lagi bekerja. Malaysia juga tidak terlepas dari krisis ini. Walaupun kerajaan telah mengumumkan beberapa pakej prihatin SME plus bencana dan kita prihatin yang jumlahnya agak besar, iaitu sebanyak 305 bilion pada tahun ini. Namun suntikan fizikal langsung masih lagi rendah, iaitu 55 bilion dan angka ini adalah rendah berbanding dengan negara-negara lain di rantau ini. Pakej rangsangan yang diumumkan oleh kerajaan adalah lebih rendah daripada negara jiran seperti Singapura 12%, Thailand 8%. Kita lihat angka ini sudah begitu besar masuk dalam ekonomi negara, namun masih lagi ramai yang berpendapatan rendah, terjejas, teruk, dan keadaan ini masih belum pulih kesan dari krisis kemerosotan ekonomi COVID-19. Tahun ini kerajaan dijangka berbelanja 314 bilion. Tahun hadapan bajet dianggarkan sebanyak 322 bilion, cukup besar jumlahnya. Antara faktor penyumbang kepada situasi ini adalah misplaced priority atau sistem penyampaian delivery system yang masih lagi lemah dan kurang berkesan. Ketirisan masih lagi berlaku, berjuta-juta rakyat Malaysia terkena impak pengurangan ataupun kehilangan sumber pendapatan dan pekerjaan. Dengan anak-anak mereka yang berhadapan kekurangan zat makanan dan pendidikan yang juga terganggu. Kesihatan mental bakal menjadi isu kritikal di kalangan keluarga di Malaysia. Sekiranya perkara ini tidak ditangani segar, jurang perbezaan antara akan menjadi semakin luas dan seterusnya menimbulkan risiko serius
terhadap kestabilan ekonomi dan sosial dalam masa terdekat. Maka dengan itu, pelan pemulihan semula ekonomi dalam jangka masa 2 tahun ke depan berserta langkah-langkah proaktif dalam mengatasi masalah kesihatan perlu dilakukan, khususnya berhubung COVID-19 untuk mengurangkan kadar dan mengurus kesan kesihatan dan ekonomi harus komprehensif. Untuk kesihatan, ianya bukan hanya memerlukan keuangan yang mencukupi, kelengkapan, peralatan, bahkan jumlah tenaga manusia dalam sektor kesihatan ini perlu dipertingkatkan, khususnya di kawasan-kawasan luar bandar yang amat tertekan. Pada saat ini, kerajaan hanya boleh melaksanakan mengantar beberapa anggota kesihatan dari Semenanjung ke seluruh pelosok daerah-daerah di negeri Sabah dan di kawasan-kawasan yang terkesan, sehingga ada di antara anggota perkhidmatan dijangkit COVID-19 dan mereka agak keletihan, exhausted dengan izin, oleh kerana tidak mempunyai cukup masa untuk berehat, oleh kerana keterbatasan jumlah anggota perkhidmatan dalam sektor kesihatan. Dan terkadang mereka ini terpaksa mengasingkan diri daripada keluarga yang terdekat daripada jangkitan. Dan oleh kerana tertekan kerja yang amat berat, mereka juga terpaksa berjauhan dan tidak mendampingi anak-anak dan keluarga tersayang. Walaupun penyakit COVID-19 ini boleh mengakibatkan kematian, tetapi ianya bukanlah satu pandemik yang semestinya akan membunuh manusia bila terjangkit. Meskipun kita masih belum mempunyai vaksin yang tersedia di saat ini, tetapi kadar pemulihan di negara kita adalah berada dalam lingkungan 400-500. Ada yang sampai 1,000 pesakit yang sembuh dalam sehari. Maknanya kalau setiap insan manusia dapat mengambil langkah-langkah, patuhi kepada setiap SOP seperti memakai topeng muka, melakukan pergerakan sosial, tidak berada di tempat-tempat yang sesak, maka ianya boleh mengurangkan penyakit COVID-19 ini daripada terus merebak. Apa yang seperti kita lakukan di negeri Sabah ialah bila mana COVID-19 terkesan, pada waktu itu kita telah mengambil tindakan tegas menutup pintu masuk kepada pelancong daripada China, khususnya daripada wilayah Wuhan. Iaitu kita mempunyai pelancong yang begitu ramai. Sehingga lebih daripada 3 juta daripada negara China waktu itu. Dan kita bukan hanya mendapat pelancong yang begitu ramai, tapi kita mampu untuk menangani masalah ini dengan baik kerana kita mempunyai sistem war room yang kita lahirkan di peringkat kerajaan negeri ketika itu. Sudah sampai waktu dan ketikanya pihak kerajaan juga perlu menyediakan depan. So, Kimanis. Masa agak singkat oleh kerana saya nak sikit supaya Kimanis ya. Boleh. Sebab ini kalau masa singkat nanti saya bagi maklum. Sudah sampai waktunya dan ketikanya pihak kerajaan juga perlu menyediakan kemudahan yang mencukupi untuk menampung sektor kesihatan dengan membekalkan contohnya perumahan-perumahan kepada anggota perkhidmatan kesihatan dan tidak membebankan mereka terpaksa menyewa penginapan dan agak jauh untuk mereka bergerak dari tempat tinggal ke hospital-hospital ataupun klinik-klinik tempat mereka bekerja. Kalau ini boleh dilakukan terhadap anggota tentera, polis yang bukan hanya mempunyai kemudahan perumahan, malah mereka juga dibekalkan dengan peralatan yang lengkap. Jika perkara yang sama dapat disediakan untuk anggota kesihatan, saya yakin untuk jangka masa yang panjang, banyak masalah dapat diselesaikan dan membantu meningkatkan keupayaan sektor perkhidmatan ini dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Langkah untuk membangunkan ekonomi negara ini tidak akan dapat tercapai sekiranya krisis kesihatan tidak diatasi dengan baik. Dengan itu, bantuan untuk mengurus pandemik COVID-19 Sikit saya yang berapa sempurna. Keutamaan bukan hanya dengan melengkapkan bantuan dari segi keuangan. Sebelum yang berapa sempurna pergi ke tenaga manusia yang topik lain saya mau cakap. Di samping itu, isu COVID bila sudah ada vaksin nanti, maka vaksin ini harus diberikan kepada semua. Boleh sekejap. Lepas daripada ini, kalau ada masa saya akan topik COVID. Bila di samping itu, bila sudah ada vaksin nanti, maka vaksin ini harus diberikan kepada semua rakyat di negara ini. Keutamaan perlu diberikan kepada mereka yang terdedah, yang lemah, seperti orang-orang tua, kanak-kanak yang mudah terjangkit dan mungkin tidak mudah bagi mereka untuk diubati. Dalam konteks mengatasi krisis kesihatan, adalah dicadangkan agar pihak kerajaan mengambil tindakan segera dalam masa yang singkat seperti di kawasan-kawasan luar bandar yang mempunyai kemudahan tidak lengkap dan terbatas. Contohnya, tidak mempunyai jumlah ambulans yang ada dan
Memiliki ambulans juga memerlukan kewangan yang banyak dan waktu yang lama untuk diperolehi, maka adalah dicanangkan untuk menghidupkan ekonomi di peringkat luar bandar yang terlibat dengan pengendalian pengangkutan Yang seperti Berhormat sempurna, speaker dah setuju bagi tambahan masa 10 minit pada Yang Berhormat sempurna. Saya baru dapat maklumat. Silakan. Kalau boleh baris boleh sikit Terima kasih. bicara lah. Boleh sikit lah. Nanti saya bagi. Selesaikan ini, jangan bimbang sangat. Ya. Dalam konteks mengatasi krisis kesihatan, ada dicanangkan agar pihak kerajaan mengambil tindakan segera dalam masa yang singkat seperti di kawasan-kawasan luar bandar yang mempunyai kemudahan tidak lengkap dan terbatas. Contohnya tidak mempunyai jumlah ambulans yang ada. Ini seperti yang saya nyatakan. Terkadang itu oleh kerana ada pengendali mini-mini bas yang ada di peringkat luar bandar. Takkan kita tak boleh gunakan pengendali mini-mini bas ini untuk membawa pesakit-pesakit yang datangnya daripada luar bandar untuk datang ke klinik. Dan ini merupakan di antara langkah kita menghidupkan, menyuburkan ekonomi supaya pemilik dan juga pengendali mini-mini bas ini dapat dibantu dengan secara baik. Maka adalah dijangkakan untuk menghidupkan ekonomi ini akan dapat dipertingkatkan dari masa ke semasa. Datuk Yang Pertua, saya mengambil satu contoh di Long Pasir, iaitu satu kawasan yang agak jauh serta mengambil masa sehingga lebih kurang 5 jam untuk sampai ke hospital yang berhampiran. Tidak mungkin sejumlah penduduk di situ kalau terjangkit, sudah pasti satu ambulans tidak mencukupi. Maka adalah dicadangkan agar kita mengambil langkah untuk menyewa bas mini dengan menyediakan kemudahan asas seperti bekalan oksigen ataupun kalau perlu nak katil, kena selain daripada menjadi sistem pengangkutan sementara, ia juga sedikit sebanyak dapat membantu menjana pendapatan pengusaha-pengusaha dan pemilik bas-bas mini ini. Kena kalau kita nak tunggu ambulans datang dari Jepun, daripada Germany, dia akan mengambil masa yang berbulan-bulan, agak panjang dan kosnya agak tinggi. Dan ini tidak akan memungkinkan kita dapat menyuburkan kehidupan masyarakat kita yang terbabit dalam dunia perniagaan pengangkutan di peringkat negara kita, khususnya di peringkat luar bandar. Adalah juga dicadangkan agar pihak pengendali restoran dan hotel-hotel yang berhampiran, oleh kerana mereka mungkin tidak ada pelanggan yang menginap di hotel-hotel berkenaan akibat pandemik 19. Mungkin pihak kerajaan boleh meminta pengendali makanan, sama ada restoran ataupun hotel-hotel yang menyediakan dan menghantar makanan ke pusat-pusat kuarantin yang ada dengan panduan dan nasihat daripada Kementerian Kesihatan berkenaan dengan kesesuaian nutrition ataupun untuk pesakit-pesakit ini dapat mereka memulihkan dengan secara cepat. Selain daripada dapat membantu peniaga bertahan dalam masa yang sama, pengangguran juga akan dapat dikurangkan kalau sekiranya kita dapat membantu pihak pengendali bukan hanya hotel, bahkan juga resort yang ada di peringkat luar bandar. Itu juga bukan hanya dapat membantu menyuburkan ekonomi luar bandar, dia akan mengurangkan pengangguran yang ada di kawasan luar bandar. Di samping kerajaan juga berusaha untuk mengendalikan peluang pekerjaan kepada rakyat di negara ini, kita juga harus melihat kerangka untuk mengekalkan. Ya, bukan hanya kita nak lahirkan pekerjaan, kerajaan juga harus melihat bagaimana nak mengekalkan, sustain dengan izin the current employment yang ada. Kita tak mahu nanti oleh kerana tindak tanduk yang kita lakukan, maka ia mengakibatkan masyarakat kita terkeluar daripada kepompong peluang pekerjaan yang ada. Contohnya, ada cadangan di beberapa pulau untuk nak lahirkan satu quarantine center oleh Kementerian Kesihatan. Buat apa nak buat satu quarantine center di pulau, sedang pun kita tahu ada resort yang tak ada pelancong dari luar. Takkan kita tak boleh gunakan? Tidak mengambil masa untuk membina quarantine center, tidak memerlukan pelanjangan yang besar, tapi dia boleh menghidupkan masyarakat di peringkat luar bandar. Usaha untuk nak menyuburkan ekonomi kembali adalah penting bagi kita untuk mengetahui bahawa sebagian besar daripada penyumbang hasil datangnya daripada cukai yang ada. Jadi, Datuk Yang di-Pertua, saban tahun pihak kerajaan mengutip hampir 140 bilion, 150 bilion dan berbentuk cukai korporat dan cukai perkhidmatan dan lain-lain. Ini merupakan sumbangan yang besar datangnya daripada golongan bukan Bumiputera di negara ini. Dalam masa yang sama, mereka pada saat ini berhadapan dengan perbelanjaan berjuta ringgit dalam keadaan berhadapan dengan kerugian yang banyak semata-mata untuk menampung pekerja-pekerja, rata-ratanya Bumiputera yang bertugas di dalam organisasi mereka. Saya nak bagi satu contoh. Di peringkat negeri Sabah ada beberapa syarikat yang berkecimpung dalam dunia perniagaan. Mereka terpaksa berbelanja
sampai 4 juta, 5 juta sebulan dalam keadaan kerugian nak menampung perbelanjaan untuk mengekalkan supaya mereka ini dapat mempunyai peluang pekerjaan. Malangnya dengan izin kita tidak fokus, tidak mendalami, we don't dive deeper to make sure bagaimana kita nak rungkai masalah yang dihadapi, bukan hanya masalah kesihatan, masalah ekonomi negara kita. Dan tidak ada bantuan yang tersusun komprehensif untuk cuba membantu masyarakat yang kita sedar mereka ini juga mempunyai pekerja-pekerja yang begitu agak ramai. Dalam masa yang sama mereka pada saat ini seperti yang saya sebutkan berbelanja sampai 3-4 juta sebulan untuk memastikan pekerja-pekerja mereka akan dapat gaji, akan dapat kerja, boleh gaji dibawa ke rumah, lepas itu boleh bagi makan anak-anak mereka yang memerlukan bantuan daripada pihak majikan mereka. Pihak kerajaan harus mengambil perhatian berat terhadap perkara ini untuk melihat lebih mendalam serta teliti cara dan kaedah bagaimana membantu syarikat-syarikat supaya dapat meringankan bebanan mereka. Peranan pihak swasta harus diselaraskan dan dipertingkatkan dalam keadaan krisis ekonomi. Bukan hanya peranan kerajaan yang perlu kita kelihatan menonjol, tapi peranan pihak swasta juga perlu kita lihat bagaimana bantuan yang perlu kita nak bagi tingkatkan. Bukan hanya bantuan kepada pekerja-pekerja, 500-400 ribu ringgit. Bagaimana pula bantuan kepada majikan-majikan ini? This is very important for us to ensure that it is very affordable untuk mereka melangsungkan urusan perniagaan mereka di masa yang akan datang. Kita sedia maklum bahawa sektor PKS yang menyumbang hampir 66% pekerjaan di negara kita ini terus terjejas dengan belanjawan 2021 kena bukan sahaja tidak akan memberi impak besar kepada PKS, sebaliknya akan menyebabkan para usahawan menanggung bebanan besar. Malah ada peniaga yang begitu marah dan pasrah kerana tidak mendapat bantuan sehingga laporan polis terhadap dibuat. Pertubuhan gemilang agensi pelancongan dan pengusaha bas contohnya berkata bahawa belanjawan yang dibentangkan tidak memberi sebarang manfaat kepada hampir 7,000 pemilik bas persiaran seluruh negara yang hilang puncak pendapatan Februari akibat pandemik COVID-19. Di Johor, terbaris teksi-teksi yang dimiliki oleh pengendali tempatan Bumi Putra yang ada. Mereka hanya menunggu pihak bank akan nak ambil balik kereta-kereta van-van yang mereka dapat perolehi melalui pinjaman daripada pihak-pihak bank ini. Ini merupakan di antara bebanan di peringkat akar umbi yang perlu diselami. Bukan hanya kita membuat pendekatan dari segi makro, bahkan juga dari segi mikronya, untuk kita touch the heart of all Malaysian, irrespective of race and religion. Pekerja juga risau akan keberkesanan belanjawan dalam membantu mereka. Contohnya, Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia mencadangkan lanjutan moratorium diberikan kepada golongan B40, M40 tersebut untuk tempoh sebulan, 6 bulan lagi. Ini penting bagi kita, kerana kita melihat bahawa sistem perbankan kita, liquidity yang ada, we don't allow people dengan izin to borrow money. Ini pun nak lanjutkan moratorium. Duit ini bukan mereka nak dapat grant. Duit ini mereka pinjam. Bukan hanya mereka sanggup meminjam, bahkan juga interest mereka sanggup bayar. Bukan nakkan supaya interest dikecualikan, tapi moratorium pinjaman yang mereka nakkan supaya dalam keadaan yang dihadapi oleh peniaga-peniaga di peringkat ekonomi. Mereka bukanlah seperti kerajaan. Kerajaan boleh isu suku. They can print. Bank negara boleh keluarkan berbagai kaedah untuk meningkatkan supaya pinjaman kepada kerajaan dapat kita tingkatkan. Pengusaha-pengusaha hanya mampu untuk meminjam duit daripada bank. Ataupun kalau mereka listed company yang ada daripada bursa saham yang ada, mereka boleh tingkatkan keuangan mereka. Datuk Yang di-Pertua, malah Persatuan Perubatan Malaysia yang mana ahlinya adalah frontliners hampa dengan belanjawan 2021 kena mengetepikan permintaan mereka. Mereka menjangkakan lebih daripada 200 klinik akan ditutup pada akhir tahun 2020. Mereka juga kesal kerana belanjawan ini yang tidak mengiktiraf isu jawatan tetap dan kontrak untuk pekerja kesihatan yang
yang baru walaupun mereka bertungkus-lumus membantu rakyat. Seperti yang kita lihat dalam belanjawan ini, diwujudkan satu badan untuk membolehkan supaya nak bagi peluang pekerjaan kepada rakyat. Tapi yang ini nak pastikan bebanan mereka, takkan kita nak banyakkan pekerja seperti dalam jasa. Saya pernah bertugas di Kementerian Penerangan 5 tahun. Peranan jasa ini boleh dimainkan oleh pihak kemas yang ada. Takkanlah kita belanja sampai berpuluh juta, 80 juta, kalaulah kewangan itu digunakan untuk melahirkan nurse-nurse, pekerja-pekerja Kementerian Kesihatan, anak-anak kita yang menganggur, graduan diploma holder di peringkat luar bandar, takkan ini tidak boleh mampu untuk menjana pendapatan di peringkat negara kita. Ini tak kita belanja sampai 80 juta untuk jasa. Nak menerangkan dasar kerajaan. Takkan TV, RTM, Kemas, agensi yang lain tak boleh menerangkan perkara-perkara tentang dasar kerajaan yang ada. Datuk Yang Ketua, maka apa yang perlu kita ubah dalam belanjawan ini, prinsipnya kita tidak memberi bantuan secukupnya kepada rakyat. Dan jika syarikat mula tergulung tikar, ekonomi akan merosot tahun hadapan. Ini akan menjadi masalah besar. Keyakinan pelabur dan luar juga akan, dalam dan luar akan merosot. Pertama, bantuan tunai bulanan harus diberikan kepada golongan B40, BM40. Namun untuk memastikan mereka dilindungi skim perlindungan untuk masa depan, semua ahli keluarga berumur 18 tahun ke atas, penerima mesti berdaftar dengan LHDN, Perkeso dan KWSP. Kedua, golongan M40 harus diberi perhatian juga. Moratorium pinjaman yang hanya untuk B40 harus juga merangkumi golongan M40. Tapi syarat kepada jumlah pinjaman perumahan yang tidak melebihi 500 juta ringgit. Ini dapat memastikan mereka tidak hilang tempat berteduh. Ketiga, bantuan kepada peniaga PKS harus ditambah baik. Program subsidi upah seharusnya ditingkatkan untuk menghindari pekerja dari diberhentikan kerja, dan moratorium pinjaman perlu dilanjutkan sehingga 2021. Keempat, bantuan grant kepada 24 juta orang yang bekerja sendiri boleh diberikan. Namun mereka mesti mendaftarkan perniagaan mereka dengan KWSP, SESCO dan LHDN. Pada masa ini kira hanya 3% daripada 2,3 juta pekerja sendiri di negara kita berdaftar dengan Perkeso. Kelima, pekerja kontrak di Kementerian Kesihatan haruslah disambung atau diserapkan. Mereka ini wira negara, mereka harus diberi bantuan sebaiknya. Keenam, perbelanjaan yang tidak diperlukan boleh ditangguhkan seperti high speed rail, perbelanjaan yang tidak memberi keutamaan, is not a priority project dalam keadaan ekonomi yang dihadapi oleh negara dan rantau dan dunia ni. Seperti kenaikan peruntukan di setengah-setengah kementerian haruslah dikurangkan dan disalurkan kepada sektor kesihatan dan tambah bantuan kepada rakyat. Saya juga telah bangkitkan bagaimana meletakkan negara Malaysia sebagai sebuah negara yang kompetitif. Kita harus mengumpul, menggunakan pakai kelebihan yang ada di negeri Sabah, Sarawak. Kerana Sabah merupakan bukan hanya negeri, wilayah yang mempunyai sumber, dia mempunyai lokasi yang cukup baik untuk membolehkan supaya kita dapat manfaatkan, making Malaysia to be a very competitive nations di rantau di peringkat dunia. Mana mungkin sejak kita mencapai kemerdekaan, kita tahu bahawa Sabah sebuah negeri, sebuah wilayah yang besar, Sarawak begitu juga, jumlahnya agak besar. Tapi malangnya semenjak kita mencapai kemerdekaan, kita hanya mendapat peruntukan lebih kurang 5 juta, 5 bilion, 3 bilion. Ya? Belanjawan tahun lalu masa PH dibelanjakan 5 bilion. Tapi yang sampai ke peringkat akar umbi hanya dalam lingkungan 3.6 bilion saja. Ya? Dan kita tahu dalam setiap belanjawan yang dibentangkan di peringkat negara kita, belanja sehingga mencecah 200 bilion. Hari ini Sempurna, boleh sikit bilion. sempurna. Kita hanya Sikit. dapat 5 bilion saja. Dan hasil daripada negeri Tinggal Sabah 50 cukup saat. besar. Dari Boleh petroleum, sempurna. dari gas. Sempurna, boleh bagi peluang 41 kepada sikit. KDNK. Dan kita rasa ini perkara Sempurna. yang cukup penting. bagi Janji kita. tadi mau bagi ruang kepada saya, boleh? Sikit. Kenapa? Ya, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Sempurna. Saya mengikuti perbahasan Yang Berhormat pada awal tadi. Saya mau sentuh soal COVID, tetapi topik itu sudah berlalu. Tapi tidak apa, kita reverse balik. Pada awal Oktober, Yang Berhormat Sempurna, ya tak apa. Awal Oktober, Yang Berhormat Perdana Menteri telah berkata dalam sidang media beliau bahawa
punca COVID di Sabah itu yang paling teruk katanya punca daripada kempen PRN Sabah pertama. Yang keduanya daripada PTI, pendatang tanpa izin. Saya cukup bersimpati kepada Yang Berhormat Sempurna dan seluruh rakyat negeri Sabah sebenarnya. Kerana ramai yang telah terkorban, yang meninggal dunia. Bahkan ada saudara mara Yang Berhormat Sempurna sendiri pun telah kembali ke rahmatullah. Saya cukup bersimpati. Jadi adakah Yang Berhormat, ada tak? Adakah ada rasa penyesalan Yang Berhormat sebagai Ketua Menteri waktu itu kerana meminta dan menasihati TYT untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri? Terima kasih. Daripada Kimani, saya nak nyatakan di sini bahawa sistem yang ada di perundangan negara kita sudah sedia ada. Ya, yang kita nyatakan, kalaulah sekiranya tidak ada gangguan daripada kerajaan yang ada pada hari ini, negeri Sabah merupakan negeri yang amat terkawal. Paling banyak green area di Sabah. Saya bagi contoh di Janganlah Pulau minta Dayak. bubar waktu COVID Yang Tapi Berhormat. malangnya oleh Waktu kerana COVID tengah ratusan Nasihat jam kerajaan berbuat, tu batu akan sapi, jangan berkuasa, tanding. maka mereka nak mengambilnya. Ya, kalau sekiranya seperti yang saya nyatakan, saya pun agak hairan. Rakan lama saya daripada Pekan dendam ke Sumat dia. Saya tak tahu, mungkinlah kena saya bangkit tentang 1MDB, membangkitkan bahawa saya sanggup mati oleh kena COVID. Saya bukan sanggup mati oleh kena COVID. Saya nyatakan nak menyerahkan kuasa kepada pihak yang bergantung dengan cash is king. Ya, oleh kena purchasing power mereka untuk membeli adun-adun, nak serah kuasa, baik saya mati dalam gelanggang politik. Bukan mati oleh kena COVID. Mati dalam gelanggang politik, kena kita serahkan dengan rakyat. Kalau rakyat menentukan siapa berkuasa, keadaan ini kita kena terima. Masa begini tak sesuai Yang Berhormat. berkuasa Kena membubarkan sepatutnya Dewan bukan tengah-tengah PAS, COVID tengah bukan meningkat. UMNO. Yang sepatutnya Kenapa bukan kacau PAS. masa musim Satu COVID? yang dipertua, Akibatnya rakyat Sabah saya berharap akibat Yang Berhormat dengan Kapolda masa yang singkat ini, membubarkan Dewan saya nak Undangan nyatakan Negeri. di sini Ya. bahawa yang penting bagi kita bukan hanya kerajaan sendiri. Pihak swasta perlu dilibatkan. Kerana mereka ini merupakan golongan yang besar, majikan yang besar. Dan kita ini nak membina sebuah negara. Bukan membina bangsa, bukan membina satu agama. Kita membina berbagai bangsa untuk maju ke depan. Kita kena melihat belanjawan harus digunakan pakai sebagai membina negara. Nation building, not building a race, not building a religion. This is the way forward for the country yang ada. Terima kasih banyak, Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih. Sekarang saya menjemput